Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Yang berusaha Encik Muhammad Zaini bin Yamin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Ramza Dambul, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah. Yang dihormati Tuan Haji Madaidi bin Haji Basri, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Merangkap, Ketua Urus Setiap Program Minda Bicara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang dihormati Timbalan-Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pegawai-pegawai pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Pengetua-pengetua dan guru-guru besar, serta tuan-tuan dan puan-puan berada di talian. Selamat datang ke program Bicara Minda Pemimpin Bukan Sekadar Membaca, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sidang hadirin yang dihormati, agar yang baik bertambah elok, yang murni bertambah seri, yang berseri lalu diberkati. Majlis ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ibrahim bin Muhammad Nasir, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, tampil untuk mengetahui bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program Minda Bicara JPN Sabah 2021, kami pohon Engkau permudahkanlah urusan kami, agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, pemufakatan dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidik yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawab awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesihatan untuk terus menyumbang jaksa bakti di mana jua kami berada. Pelihara kami dari segala perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan dan dari segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dihormati, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Untuk itu, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan moderator kita pada hari ini, Encik Lajarudi Lajahidi, Kaunselor Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Puan Widiawati binti Abdul Musa, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,
selaku juru acara kita sempena program Minda Bicara pada kali ini. Yang berusaha, Timbalan Pengarah dan Prof serta semua penonton yang mengikuti kita di Zoom meeting dan juga YouTube pada petang ini. Segala puji marilah sama-sama kita aturkan kehadrat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, kerana kita dapat bertemu melalui maya ini dengan izinnya, dan program Minda Bicara pada kali ini ya, kita dapat langsungkan dalam suasana yang di mana negara kita berada dalam keadaan yang semakin baik. Kita doakan ya, semoga petang ini kita semua berada dalam keadaan yang ceria, selesa dan sentiasa berfikir positif dengan apa jua yang berlaku. Dan untuk awalnya ini saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton ya di alam maya ini ya, yang terdiri daripada pengurusan tertinggi di ibu pejabat, di sektor-sektor, di pejabat pendidikan daerah, dan juga barisan pengetua guru besar. Ya, apa kabar semua? Saya mendoakan dan mengharapkan tuan-puan dan kita semua menjadi warga yang ceria, sehat, dan sentiasa membuka senyuman di setiap hari Lebaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin bukan sekadar membaca. Demikianlah tajuk Minda Bicara yang telah pun disentuh awal oleh juru acara kita tadi. Terdahulu saya mengucapkan terima kasih atas pimpinan doa daripada Ustaz Muhammad Ibrahim tadi. Semoga program kita ini berjalan dengan lancar. Pemimpin bukan sekadar membaca, demikianlah frasa yang akan menjadi tajuk ataupun topik perbincangan kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berkeseorangan pada petang ini. Ya. Di pentas maya petang ini kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ya, atas idea dan inspirasi yang berbahagia Datuk Pengarah, kita telah menghadirkan seorang insan hebat yang pada hemat saya kaya dengan ilmu, kemahiran, pengalaman, dan yang paling terharunya beliau merupakan ya, anak jati negeri ini. Untuk mengupas tajuk yang agak dramatis dan polemik ini, pemimpin bukan sekadar membaca. Sebentar lagi tuan-puan akan sama-sama kita saksikan bicara dan baik-baik katanya. Beliau yang dimaksudkan, yang berbahagia Profesor Madya, Teknologis Dr. Ramzah bin Dambul, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Saya bersiaran daripada Tuaran nih. Alright. Bukan orang Tuaran, difahamkan anak jati Ranau, betul Prof? Anak jati Ranau, tapi sekarang ini saya menumpang kasih di Tuaran lah. So okey juga kan? Ya, alhamdulillah. Nampak ceria dan nampak cukup kasih dan sayangnya, Prof. Kita kena ceria. Dalam keadaan sekarang ini mesti ceria. Ya. Okey, Prof. Sebelum kita teruskan dengan baik-baik bicara kupasan Prof, saya kira saya dan penonton juga ingin tahu sedikit latar belakang berkenaan dengan diri, perkhidmatan dan juga beberapa sumbangan dalam dunia pendidikan ini, Prof. Ya. Pendidikan awal dan menengah semuanya berlaku di daerah Ranau, tak, Prof? Sekolah rendah di Ranau, tapi sekolah menengah bermula dengan tingkatan 1 di Kedah. Di bawah, dulu kita ada program pertukaran pelajar kan, Yayasan Sabah. Integrasi, program integrasi. Ya, Okey. betul. Dan lanjutan ijazah serta sarjana, Prof?
Saya punya ijazah pertama saya adalah di Universiti Malaya. Ijazah sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya punya PhD di University of East Anglia di UK. Dan mengkhusus bidang klimatologi, Prof. Ya betul, klimatologi. Kalau susah mau sebut itu sebenarnya Ya. adalah bidang kaji iklim. Oh, kajian iklim, Prof. Ya betul, kaji iklim. Kalau cuaca sama, iklim dengan cuaca sama, Prof. Dia macam Ada beza? sepupu. Dia bukan adik-beradik sangat. Dia sepupu, hampir ada lah persamaan dia. Tapi dia ada perbezaan. Oh, oke. Istilah klimatologi ya, oke. Baik, Prof. Dari segi perkhidmatannya, 1998 Prof telah balik daripada United Kingdom ya? Bukan. Sebelum tu saya berkhidmat di Universiti Malaya 94 sampai 98. 98 tu saya balik ke UMS. Dan Negeri. menjadi pensyarah program Betul. geografi, sekolah sains sosial, dan kini Betul. fakulti sosial dan kemanusiaan, Prof ya? Betul. Tapi masa tu belum ada PhD lah. Jadi beberapa tahun selepas tu baru saya melanjutkan pelajaran dalam Doktor Falsafah. Dan Prof pernah dipinjamkan di Kementerian MOSTI ya, Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi dan Teknologi Malaysia, MOSTI yang sekarang ini Kementerian disebut MESTEK ya, MESTEK. Betul. Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, sesuai dengan pengkhususan dan kepakaran Prof lah kan? Boleh ya. Ngam. Maknanya Prof bukan kata boleh, maknanya bukan kaleng-kaleng mana. Oke, Prof. Yang bertuanya Sabah ini apabila Timbalan Naib Chancellor pada April 2019 telah menampilkan anak kelahiran Sabah ini menjadi TNC dalam penyelidikan dan inovasi lagi. Tahniah Prof, terima kasih dan Terima kasih. cukup berbangga pada petang ini dapat bersuara dan berkongsi dengan Prof. Baik, dari segi sumbangan, kalau kita tengok sumbangan Prof dalam kajian perubahan iklim ya cukup banyak, Prof. Ya, artikel-artikel yang dihasilkan melibatkan penulis dalam negara dan luar negara cukup banyak. Baik, Prof. Kita tidak banyak masa untuk menggalurkan latar ini sebab topik perbincangan kita ini adalah pemimpin bukan sekadar membaca, Prof. Pemimpin bukan sekadar membaca. Baik, Prof. Kalau boleh Prof kongsikan, boleh kita mulakan kan, Prof, sebagai pembuka tirai bicara kita ini? Boleh. Apakah yang kita boleh faham tentang ataupun berkaitan konsep membaca ataupun pemimpin bukan sekadar membaca sebagai suatu budaya dalam dunia pendidikan ini, Prof? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Barangkali sebelum saya kupas persoalan tu, saya suka yang pertama sekali saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas jemputan ini. Saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya ataupun mengalu-alukan Encik Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan, iaitu merupakan wakil rasmi kepada Datuk Dr. Pengarah kita yang barangkali pada hari ini tidak dapat berkesempatan bersama dengan kita. Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Tuan Haji Abidin ini pun saya telah bertemu beberapa kali, sangat mesra orangnya. Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Encik Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Encik Mudin ni, bolehlah kita sekadar pembukaan dulu, sikit-sikit kita kena ada, dia macam makan juga, dia kena ada appetizer dulu. Kalau terus masuk ke dalam tajuk dia, nanti kita tersedap pula kan. Ya, Prof, silakan. Ya, Tuan Encik Mudin ni sebenarnya adalah senior saya di sekolah Kedah. Saya kata tadi kan saya daripada tingkatan 1 bersekolah di negeri Kedah. Jadi di sebuah sekolah sains di Sungai Petani Kedah, Encik Mudin ni adalah senior saya. Masa saya masuk Form 1, dia adalah tingkatan 5. So banyaklah membantu saya dulu di sana sebagai pelajar junior. Terima kasih Encik Mudin bertemu kita di alam maya ini. Tuan Haji Madai
Tuan Haji Madali bin Haji Basri, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua-ketua penolong pengarah, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pengetua guru, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Saya nampak di YouTube kita ada lebih kurang 580 audience dan 145 di Zoom ini. Saya juga ingin mengucapkan, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam diskusi kita pada hari inilah. Tuan moderator ni dia sudah bagi amaran kepada saya. Dia kata jangan macam bagi kuliah. Ini adalah perkongsian santai. Jadi saya pun kena buat santai lah. Tapi tengok dia pula yang tidak santai. Siap dengan necktie, dengan dengan baju kot dan juga name tag kan. Jadi saya pun terkejut. Tapi tidak apalah. Mungkin itu adalah moderator, dia mungkin barangkali dia kena rasmi sikit sebab dia punya latar belakang tu cantik. Latar belakang saya ni tidak cantik, saya daripada rumah So okey, balik kepada pertanyaan tuan moderator tadi, iaitu tentang budaya membaca dalam konteks sekarang ini. Jadi kita kena faham membaca dalam konteks sekarang ini dia bukan lagi macam pemahaman kita dulu-dulu tahu. Membaca adalah satu proses untuk mencari ilmu semata-mata. Membaca adalah satu proses personal di mana kita duduklah di mana-mana, kita membaca, kita menghayati apa yang kita baca. Dan ia adalah satu proses, mungkin gratifikasi jiwa kita kan, kita membaca untuk terapi. Kalau kita membaca macam bahan-bahan ringan lah, kreatif dan sebagainya. Kalau kita membaca sesuatu yang berbentuk pengetahuan, mungkin tujuan dia adalah untuk menambah ilmu diri kita sendiri. Tetapi pokoknya kalau kita susur kepada konteks tradisi membaca itu sendiri, tuan moderator jangan pandang saya macam tu. Kalau saya terlampau bersemangat bagi tahu sebab saya tidak mau juga nampak macam kita terlalu formal tapi saya kalau bercakap memang macam ni. Kita kena tunjukkan passion kita. Sebagai pendidik kita kena ada macam tu. Okey. Kalau dalam konteks tradisi macam saya kata tadilah, membaca itu adalah satu proses personal di mana kita menambah ilmu kita dan kita juga untuk mencari satu gratifikasi emosi kita sendiri, kan? Tetapi dalam konteks sekarang ini sebenarnya membaca adalah sesuatu yang bersifat komunikasi. Di mana membaca itu bukan sekadar untuk diri kita sendiri tapi adalah merupakan satu ikatan dengan orang lain, kan? Sebab pada masa sekarang ni kita ada macam-macam interaksi yang berasaskan kepada pembacaan. Email, dalam WhatsApp, dalam message, kan? Kadang-kadang kalau kita ada media sosial, ada juga orang message di sana. Dan itu semua adalah dalam bentuk penulisan. Dan bila dalam penulisan, kita perlu membaca, kan? Betul, pada masa-masa dahulu pun, membaca ini juga adalah salah satu bentuk komunikasi. Sebab kalau dulu-dulu pun zaman kita dulu ada juga menulis surat kan, hantar postcard, hantar kad, itu sebenarnya adalah satu bentuk komunikasi juga. Tapi kalau dulu-dulu, kalau dalam bentuk surat sebagai contohnya, kita ada masa yang banyak untuk menghadam surat itu, kemudian membalasnya. Sebab proses dia adalah panjang kan. Tetapi pada masa sekarang, kalau interaksi kita dalam WhatsApp, takkanlah orang WhatsApp kita atau message kita melalui smartphone kita ambil masa 2-3 hari untuk membalaskan. Kita perlu membalas dengan cepat. Jadi maksud saya di sini ialah budaya membaca yang kita depan sekarang ini bukan lagi hanya sebagai satu proses personal di mana kita menambah ilmu, di mana kita mencari terapi ataupun gratifikasi jiwa sendiri, tetapi yang lebih penting lagi membaca adalah satu bentuk komunikasi. Now, bila saya cakap bahawa membaca adalah satu bentuk komunikasi, maka dia melibatkan orang lain, kan? Orang berkomunikasi dengan kita dan kita juga membalas komunikasi itu. Jadi, kita kena lebih menghayati budaya membaca itu dengan sedalam-dalamnya. Sebab sekarang ini, kalau kita membaca buku, Tuan Moderator, membaca buku. Ya, Pak. Katalah membaca buku itu kan, kefahaman kita adalah salah, kan? Lain yang buku itu tulis, lain yang kita faham. Tapi kalau kita sekadar membaca buku tu no big deal lah kan, sebab kalau salah pun, kalau sesat pun kita saja, betul kan, tidak melibatkan orang lain. Tetapi bila kita bercakap membaca dalam bentuk komunikasi, misalnya mungkin bos kita memberikan message dalam bentuk tulisan atau
kawan-kawan sekerja kita yang lain atau pelajar-pelajar kita kalau kita dalam bentuk kita sebagai seorang pendidik lah kan. Lepas tu kita tidak memahami apa yang kita baca atau tidak menghayati apa yang kita baca, kita memberikan reaksi yang tidak tepat, maka dia adalah sesuatu yang bahaya sebab dia telah melibatkan orang lain. Jadi pada hari ini itu yang saya mau perluaskan. Kenapa bahawa membaca ini adalah satu perkara yang kita perlu tingkatkan kemahiran kita, bukan lagi sebagai tradisional membaca yang dulu, sebab membaca sekarang ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan orang lain dan bukan sekadar diri kita sendiri, yang bukan sekadar kesannya kepada diri kita sendiri, tetapi kesan daripada pembacaan itu ada konteks kepada orang lain. Jadi Tuan Moderator, saya bermula dengan yang itu dulu. Nanti kalau saya panjang-panjang pula, nanti ramai pula yang bosan. Okey, sekarang ni kita sudah ada 711 daripada Seratan Negeri Sabah. Saya tengok dari Sandakan ada, Tawau ada, daripada Ranau ada, daripada Keningau ada, Kota Belud. Okey, selamat datang dan mudah-mudahan kita dapat berinteraksi. Prof, Ya. menyentuh tentang konsep membaca, mutaakhir ini bukan lagi hanya sekadar medium untuk ilmu, meningkatkan kemahiran berfikir dan sebagainya, tetapi jauh lebih dalam lagi kerana kesan yang didatangkan daripada kesilapan kita, salah konsep kita dalam membaca ini boleh memberi impak yang cukup besar kepada kelestarian, kecemerlangan organisasi, yang mana pada petang ini frontliner, barisan hadapan kepimpinan pendidikan di Sabah ini sedang mengikuti kita, sedang menonton kita dan sedang teruja dengan apa yang sedang dikongsikan oleh Prof. Okey Prof, kalau boleh kita teruskan lagi Prof, ya, kalau boleh kita teruskan lagi kan. Sebelum itu kita dapatkan dulu pandangan ya pemimpin-pemimpin pendidikan kita di Sabah ini. Boleh Prof ya? Mohon izin. Boleh, silakan. Bagus ni, masih dua hala. Ya, kita berhubung dengan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan, Puan Siti Hamdi binti Hashim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Puan? Ya. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, suara macam nampak ceria, cuma suara macam seolah berada dalam keadaan yang ni ya, yang agak tertekan ke apa tu? Tidak juga ya Puan? Nampak saya ni nampak ceria lah kan Puan? Janganlah begitu, belum lagi Ya. disuruh soalan sudah ditakut-takutkan Mbak. Okey. Puan bersama-sama kita ini adalah Prof yang telah mengupas tentang konsep membaca. Baik, kita nak minta pandangan daripada Puan selaku ketua di sektor ya, dan juga merupakan terlibat sebagai pengurusan tertinggi di jabatan ini. Okey. Pemimpin bukan sekadar membaca. Dalam konteks organisasi yang Puan sedang ketua ini, bagaimana Puan melihat tajuk kita pada petang ini? Silakan. Baik, terima kasih Encik Lajarudin, Lajahadi selaku moderator kita pada petang ini. Saya yang berusaha Tuan Muhammad Zaini Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, mewakili yang bahagia Datuk Dr. Mistrin Radin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang bahagia Profesor Madya Dr. Ramzah Dambul, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah, yang berusaha Tuan Haji Madaili Haji Basri, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, yang dihormati semua timbalan pengarah, semua PPD, semua pengetua dan guru besar yang turut serta dalam program pada petang ini. Seterusnya rakan-rakan panel ya pada petang ini, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, saya mulakan dengan salam Sabah Maju Jaya. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Jadi pertama, mari kita sama-sama mengucapkan kesyukuran ya. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana mengizinkan pertemuan kita pada petang yang bahagia ini. Saya pun gemetar juga ya bersama dengan Prof kita pada petang ini. Namun
Ya, topik yang pada saya menariklah ya bila kita tengok topik ini, pemimpin bukan sekadar membaca. Jadi pada saya ya dalam konteks sebagai seorang ketua sektor ya di salah seorang ketua sektor di Nampak macam kita ada masalah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah membaca. Jadi maksudnya memberitahu kepada kita bahawa pemimpin dulu, ya dia perlu membaca dulu. Dia perlu membaca. Membaca itu satu kewajipan. Seolah-olah sebagai satu kewajipan yang mesti dibuat, yang mesti dijadikan sebagai tabiat lah ya kepada seorang pemimpin. Jadi kita kena bacalah. Ya, jadi membaca dalam konteks ini sebagai seorang pemimpin sudah tentulah ya bahan bacaan yang ada kaitan ya, yang ada kaitan dengan organisasi yang dipimpin dan juga yang mampu meningkatkan ilmu ya dalam bidang yang kita ceburi ataupun dalam organisasi yang kita rajui. Ya, kerana dengan membaca itu kita akan memperolehi ilmu, kita akan dapat idea-idea baru, kita akan dapat pendapat-pendapat yang barangkali ya itu boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita membuat penambahbaikan yang terusan kepada organisasi kita. Ya, jadi tapi ya isunya ya bila kita membaca ini ataupun bila seseorang membaca, kadang-kadang dia membaca tapi dia tidak menghayati, dia tidak faham ya, dia tidak faham, dia tidak menghayati bahan bacaan dia ya. Jadi apabila tidak dapat menghayati, tidak memahami apa yang dibaca, dia tidak dapat pula mengkaitkan ya, tidak dapat menggunakan maklumat daripada bacaannya itu ke dalam amalan ataupun tindakan proses kerja pengurusan dalam organisasinya. Jadi berapa banyak sekalipun buku yang dibaca, ya, tidak akan mendatangkan manfaat kepada diri seseorang itu, ya, kerana kurang penghayatan ataupun tidak memahami, kurang pemahaman, kurang penelitian terhadap bahan bacaannya. Jadi maksudnya sebagai pemimpin kita bukan hanya sekadar membaca, ya, tetapi kita perlu menghadam, ya, menghadam bahan bacaan itu supaya daripada penghadaman bacaan itu kita boleh menambah zat, kita boleh menyerap vitamin, dan juga kita dapat memberikan suntikan idea baru untuk penambahbaikan organisasi kita. Ya, jadi bukan sekadar membaca tetapi menghadam. Okey, so kalau bukan sekadar membaca apa? Ya, jadi tadi telah dihurai oleh yang bahagia Prof, ya, tentang membaca itu. Jadi saya melencong sikitlah, ya. Jadi kalau bukan sekadar membaca apa lagi, ya, barangkali kalau ada yang itu ya, kita akan kupas nanti, ya. Prof akan, bolehkah begitu, moderator? Ya, kita akan sambung dan kita Okey, jadi setakat ini itu dululah. Ya, terima kasih atas pandangan itu. Baik. Dan kita terima kasih. Ya, sama kita pulangkan kepada Prof atas pandangan itu. Mungkin ada komentar juga dan boleh diteruskan dengan sebab Puan Siti Hamni telah menyentuh tentang membaca ini bukan sebagai suatu budaya juga, sebagai satu amalan. Dan jika dipanjangkan Prof, soalan yang seterusnya, apakah amalan-amalan pembacaan yang berkualiti yang perlu jadi budaya sebagai seorang ketua ataupun pemimpin pendidikan dalam konteks pendidikan? Silakan Prof. Okey, saya suka sebelum saya bermula dengan jawapan saya untuk soalan tu, saya memetik apa yang telah disebut oleh Puan Hamni tadi. Saya sangat tertarik sebab bila Puan Hamni tadi berkata tentang budaya membaca, dia kata kita jangan sekadar membaca tetapi kita mestilah menghayati. Dan saya suka analogi yang telah dibuat oleh Puan Hamni tadi juga. Dia katakan bahawa pembacaan ini adalah ibarat kita mengambil zat daripada luar. Lepas tu seolah-olah macam makanan lah. So macam juga bila kita makan, kita tidak boleh sekadar menelan. Kita mesti mengunyah. Kita kena
lepas kita mengunyah, kita mesti menelan dia secara perlahan-lahan. Kemudian barulah tubuh kita dapat menghadam dengan sempurna dan zat itu akan masuk dalam tubuh kita. So saya suka dengan analogi itu. So pembacaan pun macam tu juga. Jadi bercakap tentang proses membaca ini sebagai satu proses untuk memberi zat kepada tubuh, sama juga seperti makanan. Kita tidak boleh main makan saja kan, apa yang kita nampak di depan kita pegang, lepas tu kita makan, walaupun kita kunyah, lepas tu kita hadam dengan sebaiknya. Tetapi sekiranya bahan makanan itu sendiri tidak mempunyai zat, maka nanti dia akan mendatangkan masalah kepada kita lah kan. So kalau kita bercakap tentang amalan pembacaan, maka kita mestilah pemilihan bahan yang betul kan. So ini sebenarnya adalah perkara yang sangat penting lah. Saya lihatlah sekarang ini, bolehkah kita bergosip sikit tentang situasi semasa kita, terutama dalam keadaan pandemik ini. Kadang-kadang kan saya ini kan risau tahu melihat dengan kita punya masyarakat lah. Ini bukan I'm not judging ya, tapi saya kata ini adalah satu perkara yang kita perlu bagi. Kita dengan keadaan pandemik sekarang ini, kita berdepan dengan masalah ekonomi, macam-macam masalah. Tengok, kes bunuh diri pun makin meningkat kan, kalau kita baca kan. Jadi semua orang dalam tekanan. Dan dalam keadaan begitu pun kita nampak bahawa ramai orang yang menangguk di air yang keruh. Dan salah satu puncanya adalah ketidakprihatinan dalam amalan membaca yang betul. Ini saya kaitkan dengan penyebaran info-info yang salah lah kan. Sebar sini, sebar sana. Saya masuk dalam banyak grup tahu. Nanti saya mau mengadu dengan pengarah pendidikan Datuk Mestrin. Saya tengoklah dalam mana-mana grup, kalau saya nampak ada guru-guru yang membawa dakwah-dakwah songsang, propaganda yang bukan-bukan kan, share sana, share sini. Itu what is that? Kita ni warga pendidik tahu kan. Kita mengajar anak murid kita untuk menghadam pembacaan, mencerna dengan sebaik-baiknya. Tapi kita sendiri, adakah kita membuat begitu kan? So ini adalah perkara-perkara yang saya fikir amalan-amalan yang pada masa ini kita perlu pertingkatkan. Saringan itu. Sama macam makan nanti. Saya tahu setengah orang, apabila kadang-kadang saya dalam tuan moderator, sedang kadang saya ini brutal sikit kalau dalam WhatsApp group kan. Sebab saya tidak suka orang menyebarkan berita-berita palsu ini sebab dia boleh mengakibatkan macam-macam. Berita palsu boleh membunuh tahu. Saya bagi tahu berita palsu boleh membunuh, boleh memporak-porandakan keluarga. Ingatkah dulu masa time-time dulu kita gempa bumi dulu kan, berapa tahun yang dulu 2015 kan. Lepas tu ada tsunami kan, ada lagi peristiwa tsunami. Berapa ramai orang yang mati sebab memanjat bukit kan kerana tersebar berita palsu kononnya tsunami akan datang kan. Lepas tu berapa ramai ada kami buat kajian ya di Ranau masa gempa bumi dulu 2015 kami buat kajian selepas berlakunya gempa bumi itu, ada beberapa orang pelajar yang memilih untuk tidak lagi datang ke sekolah. Kenapa? Sebab dia trauma. Dia trauma sebab tiap-tiap hari kan dia mendengar berita, dia kata nanti akan ada berlaku lagi gempa bumi. Nanti dia takut sekolah runtuh dan sebagainya kan. Sedangkan itu semua adalah berita palsu. Kita mesti tahu bahawa, tapi saya tidak perlu terangkanlah. Kalau sebenarnya kalau kita melihat kepada ilmu geologi yang betul, kita tahu bahawa gempa bumi ini adalah sesuatu yang tidak boleh diramal pun. Kita tidak boleh bagi tahu bahawa sekian-sekian tarikh akan berlaku gempa bumi. We don't have the technology to do that. But anyway, maksud saya di sini ialah dari segi penghayatan kita untuk membaca kan. Kita dapat sesuatu, kita rasa benda itu adalah penting walaupun kita tidak membuat rujukan yang betul, kita pun sebarkan dan sebagainya. So itu adalah pada saya adalah amalan-amalan pembacaan yang paling penting. Yang mana kita perlulah analitik, kita mestilah selektif. Sebab seperti yang telah dikatakan oleh Puan Hamni tadi dengan tepatnya, membaca ini adalah seperti kita makan. Kan? Memang kita perlukan makanan untuk kita mendapat zat dan untuk terus hidup. Tetapi kalau semua makanan yang kita jumpa di tepi jalan, orang sogol letak saja atas meja, kita ngap sana, ngap sini kan, kita juga akhirnya akan sakit. Begitulah juga dengan bahan-bahan pembacaan. Setiap kali kita ni kan, kita perlu mempunyai amalan penapisan
yang sepatutnya. So itu sangat penting lah, terutama sekali bagi kita lah warga pendidik, kepimpinan melalui teladan. Tuan Moderator, panjang sudah tu kan. Lain kali kasih berhenti sedikit. Nanti saya belum mendapat zat lagi tu Prof. Sebab saya belum sedang dapat zat. menikmati. Saya sedang menikmati itu Prof. Melampau juga 5 pinggan sudah tu tadi. Ya. Prof tadi menyentuh berkenaan dengan analytical. Salah satu amalan dalam kita memastikan maklumat yang kita dapat itu, terutama kita sebagai pemimpin pendidikan, wa'imah juga kita sebagai seorang guru di bilik darjah atau yang terlibat pengurusan, akan merosakkan masa depan, akan merosakkan kehidupan anak didik kita apabila kita mendapat berkongsi maklumat yang sebenarnya kita tidak garap betul-betul, tidak fahami betul-betul. Maknanya amalan pembacaan yang hebat adalah analytical. Maknanya kita takul betul-betul. Begitu Prof ya? Betul. Tepat sekali. Baik Prof. Kita sambung lagi dengan kita mendapatkan pandangan. So, saya nampak apa yang saya nampak ni Prof. Apabila Prof dapat pandangan daripada pemimpin-pemimpin lainnya pendidikan di Sabah ini, Prof begitu betul-betul seperti sedang menikmati makanan yang berzat ni. Jadi kita teruskan dengan pandangan daripada pemimpin pendidikan kita yang kita sempat ajak untuk bersama-sama dengan Prof pada petang ini. Bersama kita adalah mantan yang dipertua Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia untuk Negeri Sabah, yang sekarang ini merupakan naib yang dipertua 2 Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia Kebangsaan. Bersama dengan kita adalah Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Assalamualaikum Puan. Tidak dengar Puan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termute. Okey. Jadi petang ini Puan, apa kabar? Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah sihat. Tuan sedang menyaksikan bicara petang ini, saya dan Prof. Ya, telah mengikuti dari awal. Ya, alhamdulillah. Pandangan Puan, pemimpin bukan sekadar membaca. Silakan Puan. Ya, terima kasih. Prof, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak lupa kepada moderator, pemimpin bukan sekadar membaca, ya, bukan sekadar membaca. Maksudnya, kalau kita faham, kita bersetuju, ya, semua kita bersetuju pemimpin mesti membaca. So itu asasnya. Tetapi kalaulah pemimpin itu membaca, apakah tujuannya, bagaimana, cara mana, ya? Dan sedikit sebanyak perkara ini telah pun diterangkan oleh Prof sebentar tadi dari awal. Saya mungkin melihat dia seperti ini, ya. Seorang pemimpin, kalau kita lihat antara ciri-ciri pemimpin yang mesti ada ialah mereka mesti mempunyai wawasan yang jelas, mempunyai kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan bagi mencari alternatif. Pendek kata, alternatif itu, ya, kita tahu seorang pemimpin itu dia akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Apalagi dalam situasi kita sekarang ini, ya, yang keadaan tidak menentu, buka, ya. Jadi seorang pemimpin dia mesti ataupun ciri utamanya adalah seorang yang mempunyai pemikiran yang jelas, wawasan yang jelas dan bersedia untuk menerima perubahan. Banyak lagi lah ciri yang lain, tetapi saya suka sebut dalam tempoh yang pendek ini, ya. Baik, bila kita lihat ini adalah ciri pemimpin yang baik, jadi bagaimana untuk seorang pemimpin itu mempunyai ciri-ciri yang sedemikian? Tentulah antaranya melalui pembacaan. Dan dalam situasi ini, ya, membaca bukan sekadar membaca. Kita mungkin pernah, ya, pernah mendengar membaca dengan hati, ya, ataupun kita panggil dia dengan jiwa dan hati dia. Ini bermakna, ya, ini selalu kita sebut, kita selalu dengar, ya Prof,
membaca dengan nurani dia, dengan hati Ya, dia. ya, betul, betul. Iya, jadi itu bermakna kalau kita memahami ini, dia bukan membaca sekadar membaca bahan dan sebagainya, tetapi bila kita membaca seorang pemimpin itu, dia perlu membaca persekitaran dia dengan minda dia yang cergas. Dia memahami apakah situasi yang dia hadapi. Dia membaca persekitaran dia dengan kekuatan yang ada pada dia. Jadi dalam keadaan begitu, dia dapat menghadapi cabaran yang sedang ditempuh. Contohlah masa pandemik ini. Seorang pemimpin sebagai contohlah PPD, dia berhadapan dengan jumlah pelajar yang ramai, guru-guru yang pelbagai, terhadap PDPR dan sebagainya. Bagaimanakah seorang pemimpin mempunyai wawasan yang jelas dan memberikan alternatif dan bersedia untuk berubah ini dan membawa perubahan itu kepada mereka yang di bawah wilayah pengaruhnya? Bagaimana? Ya, jadi tentulah dia meletakkan ini sebagai isu, dan isu itu mesti ada literature, dicari dari bahan pembacaan, persekitaran yang dari bahan bacaan yang betul-betul bahan bacaan lah ya. Macam lain pula ya, betul-betul bahan bacaan, tapi bahan bacaan yang bertulis ataupun internet ataupun apa saja caranya. Pada masa yang sama dia membaca persekitaran dia. Dia membaca apakah yang diinginkan oleh guru, apakah yang diinginkan oleh ibu bapa, yang diinginkan oleh pemimpin dan sebagainya. Bila dalam keadaan macam ini, kita akan dapat melihat seorang pemimpin bukan sekadar membaca, tetapi dia menjiwai apa yang dia buat. Dia bergerak beyond daripada pembacaan biasa. Jadi kalau kita boleh dapat pemimpin macam ni, ya, dapat pemimpin yang memahami situasi persekitarannya dengan kepantasannya untuk menggembleng seluruh kekuatannya, ya, maka kita dapat ya kualiti kepimpinan khususnya di negeri Sabah lah ya, yang akan melihat kecemerlangan pendidikan itu. Well, saya lebih kecilkan skop ya. Contoh saya adalah PPD sekolah dan sebagainya. Kerana saya fikir ini adalah merupakan satu keperluan kita pada masa sekarang, dan kebetulan kita di pendidikan ini di semua peringkat perlu melihat situasi ini dengan lebih baik lagi, dan yang lain-lain itu saya fikir telah dihuraikan oleh Prof tadi, tetapi yang saya ingin tekankan ialah kualiti kepimpinan kita yang perlu sensitif dengan persekitaran kita, membaca persekitaran ini dengan jiwa raganya. Jadi itu saja saya rasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Ya, saya cukup sama juga, saya teruja dengan penjelasannya. Pemimpin menjiwai apa yang dibaca. Prof, era digital, era buka ini, volatility, uncertainty-nya, ya, ambiguity-nya, apalagi kompleksitinya ini, untuk kita melahirkan pemimpin sebagaimana yang Puan Tania sentuh tadi, yang menjiwai ini, Prof. Bagaimana cara ataupun bagaimana amalan proses untuk kita melahirkan ini? Sambil kita respon apa yang Puan Tania katakan tadi. Silakan, Prof. Betul. Itulah hampir saya tidak tahu macam mana mau respon ni, sebab saya teruja sangat. Tuan moderator lain kali tidak perlu lagi cari orang luar untuk bagi perkongsian seperti Anda sudah nih daripada kalangan warga pendidik sendiri. Saya pun tersihir dan terkesima mendengar penjelasan. Tapi saya sangat setuju. Nanti saya akan respon tentang era digital itu. Saya sangat setuju. Ada beberapa poin Puan Tania sebenarnya yang sangat menarik untuk kita tilik tadi itu. Terutama sekali bila dikatakan bahawa membaca ini dia kena ada, bukan sekadar membaca secara begitu, dia kena membaca dengan hati, membaca dengan nurani. Sebab dalam setiap bahan bacaan itu ada sesuatu yang lebih daripada sekadar apa yang kita nampak di depan mata. Saya kaitkan balik dengan analogi Puan Hamni tadi tentang pembacaan sebagai satu analogi makanan. Makanan pun sama juga, kita jangan makan sekadar makan. Kadang-kadang di sebalik makanan yang kita makan itu bukan sekadar rasa, bukan sekadar lauknya, bukan sekadar ingredientnya, tetapi kadang-kadang di sana tersimpul kasih sayang yang kuat, mungkin tersimpul ikatan. Sebab itu kan, Tuan Moderator, macam kita ni kan ramai ada nostalgia dengan masakan ibu, betul atau tidak? Oh, tiada. Masakan ibu paling sedap. Ya, tapi masakan yang sama dimasak oleh orang lain dengan ingredient yang sama, teknik yang sama,
Dengan Memang pada benar. masa yang sama tidak. Sebab di dalam itu tidak ada kasih sayang yang intim dengan kita. Pembacaan pun macam tu juga. Untuk membolehkan kita betul-betul apa yang kita baca itu dapat menggerakkan seperti yang dikatakan oleh Puan Tahniah tadi, pemimpin, saya suka dengan Puan Tahniah punya poin tadi, dia kata pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ada foresight. Dia tidak guna, saya rasa Puan Tahniah tidak gunakan perkataan foresight, tapi maksudnya adalah begitu. Pemimpin yang boleh melihat ke hadapan. Sebab dunia kita sekarang ini porak-peranda, dia sentiasa berubah. Jadi kalau pemimpin kita ini jenis tidak foresight, merancang untuk hari ini dan besok, maka matilah kita kan. Ibarat macam kita berjudi, kita tidak tahu apa yang berlaku besok, kan tidak ada strategi. So kita mau pemimpin yang ada foresight, yang melihat jauh ke hadapan apa yang berlaku 2-3 tahun akan datang. Sebab persiapan untuk menghadapi benda itu bukan bila benda itu berlaku kan, tetapi bertahun-tahun sebelum itu. So foresight adalah sangat penting. Dan saya juga suka dengan Puan Tahniah, dia kata pemimpin yang ada foresight dan pemimpin yang boleh menerima perubahan atau boleh berubah. Ini masalah kita sekarang ni. Saya mau mengumpat lah ni kan. Seperti yang Tuan Moderator tahu, hari itu kita telah bercerita, saya kata, saya pernah berada dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan selama 2 tahun. Ya, Pak. 2018 sehingga 2020. Sepanjang 2 tahun itu, kami telah buat engagement seluruh negara paling banyak. Saya rasa even Kementerian Pendidikan pun masa itu bagi tahu, ini adalah Majlis Penasihat Pendidikan yang paling aktif. Kami ada lebih daripada 20 ataupun 30 jawatan kuasa kecil-kecil task force dan kami melihat kepada pelbagai isu. Lepas tu kami bentuk task force kecil, we engage. Seluruh negara, saya sempat lagi pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, di Sabah pun saya sampai ke Tawau dan beberapa tempat lain lah. Now, apabila saya melihat kepada semua itu, kita ada banyak idea yang kita dapat. Kita ada banyak gagasan. Kita telah pun melihat masalah-masalah di lapangan. Kita himpun semua. Kenapa masih tidak ada perubahan dalam strategi? Kenapa masih tidak ada perubahan dari segi pendekatan? Dan ini bukan saya tujukan kepada siapa-siapa kan. Salah satu masalah paling besar ialah we don't want to change. Kita suka melihat kepada situasi masa kini, itu yang penting pada kita. We don't have foresight to look ni. Sebagai contohlah, bila pandemik ini datang, pengajaran online, porak-peranda atau tidak kita punya ekosistem pendidikan kita. Porak-peranda. Dan saya bagi tahu ini bukan sahaja di sektor sekolah ataupun macam sektor sekolah. Di universiti pun sama juga. Saya tahu sebab saya adalah sebahagian ekosistem universiti. Kan? Kenapa jadi begitu? Dan kenapa ada setengah-setengah negara bila benda itu berlaku okey saja, semua saja beralih daripada konvensional kepada ni. Sebab kita ni degil, orang yang tidak ada foresight, orang yang tidak mahu berubah. Saya bagi tahu pendidikan secara digital ini telah pun digagaskan bertahun-tahun dahulu. Malah masa saya jadi ahli Majlis Penasihat Kebangsaan itu pun, that is one of the things that we advocate. Masa tu belum ada pandemik, belum ada ni. Tetapi itulah, susahlah. Tahukah apa, kita mengumpat sikit lah, sama ada pensyarah ataupun guru-guru on the ground. Susahlah mengajar. Saya tidak sukalah mengajar online. Tiada perasaan, tiada keintiman bersama dengan pelajar. Saya suka yang saya nampak muka apa semua tu. Saya kata, ya betul. Tetapi dunia sedang bergerak ke arah itu. So apa kata kita buat 50-50? Kan bukannya kita terus putuskan terus, tidak. Di universiti itu lagilah, tiap-tiap hari saya menghambat saya punya pensyarah tu sebab begitu degil diorang tidak mahu pergi kepada online. So kembali kepada pembacaan tadi, untuk kita mendapat semua foresight dan keinginan untuk berubah ini, pembacaan adalah salah satu caranya. Kenapa? Sebab melalui pembaca kita boleh meneroka macam-macam. Kan? Tetapi balik semula kepada premis asal saya tadi, kita mestilah memilih bahan bacaan yang betul. Kalau kita dalam pendidikan, kan, kita kenalah membaca. Ada banyak buku di luar sana tentang pedagogi contemporary, indigenous pedagogi, cyber pedagogi, kan. Ada kita pernah membaca. Ini tidak kan,
Sudah datang pandemik ini barulah terhege-hege. Semua orang mau menggali macam-macam kan. Buat apa? Rumah sudah terbakar, baru kita mau menjerit mencari air di telaga kan. Sebab itulah kita kata macam bukan saya marah, bukan saya marah, saya memang bercakap kalau bercakap memang begini. Kalau tidak begini nanti orang kata kita ni bukan pendidik kan. Prof, ada benarnya Prof. Bukan mengumpat tuh Prof. Itu realiti Prof. Silakan. Ya. Sebab itu saya kata bagus sangat apa yang disentuhkan oleh Puan Tania tadi. Pemimpin mesti ada foresight, pemimpin mesti boleh mengubah. Tetapi perubahan dan foresight itu jangan tunggu sampai lubang sudah di depan, sudah jatuh 20 kaki, baru mau insaf, baru mau berubah, baru mau foresight, buat apa lagi kan? Sebab itulah kepentingannya kita punya pembacaan. Jangan sekadar membaca, tapi kita membaca untuk melihat jauh ke hadapan. So itu saya punya reaksi kepada yang tadi itu. Dan bercakap tentang era digital tadi kan. Bagaimana era digital tadi itu membantu kita ke arah itu, sebab dalam era digital sekarang ni pembacaan, bahan bacaan telah didemokrasikan. Tidak ada lagi sempadan, tiada alasan. Kalau dulu-dulu bolehlah bagi tahu, susah bahasa ini duduk di hutan ni, di tepi bukit, saya duduk di kawasan terpencil ni, susah mau pergi library. Kadang-kadang buku tu tidak dapat, buku ni tidak dapat. Sekarang ni semua di hujung jari. Jadi pembacaan tu ada, sangat kaya kan. Tapi janganlah kita membaca yang gosip-gosip saja. Saya tahu tu kalau ada konspirasi pasal vaksin, berduyun-duyun guru kita, bukan main lagi bersemangat tentang perkongsian begitu. Tetapi kalau kita bercakap tentang pendidikan kontemporari yang sedang berubah, pedagogi lama sedang dirobohkan, tidak pula mau berminat kan. Nanti besok ada perubahan-perubahan baru kita kelang kabut. So okey, sudah itu kan, bolehlah itu untuk bahagian ini. Ya, Prof. Maknanya saya teringat satu kata-kata ya. Ini biasa ataupun mungkin pemimpin pendidikan kita di Sabah juga biasa dengar. Saidina Ali pernah kata, siapa yang tidak merancang untuk berjaya, sebenarnya dia merancang kegagalan. Maknanya, bila kita tidak membaca untuk tujuan yang betul, yang murni, yang tulus, maka sebenarnya kita sedang merancang kerosakan, penderitaan ataupun kegagalan organisasi kita. Baik, Prof. Betul, itu sangat tepat sekali. Kita dapatkan lagi pandangan ya, Prof, daripada pemimpin pendidikan kita lagi. Kita bersama-sama dengan yang di-Pertua Majlis Pegawai Pendidikan Sabah bersama dengan Tuan Haison. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan bersama dengan kita, pandangan Tuan, pemimpin bukan sekadar membaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Lajarudi Lajidi sebagai moderator kita ya. Begitu juga dengan Prof dan semua ahli panel dan juga ahli-ahli dalam YouTube kita pada petang ini. Saya barangkali lebih melihat kepada satu skop khusus untuk pemimpin dalam pendidikan ya, Prof. Kita tadi telah melihat ulasan daripada beberapa rakan kita berkaitan dengan memang membaca itu perlu dihayati kan, perlu dihayati untuk bukan saja untuk kita tetapi juga untuk orang lain, faedah orang lain dan juga untuk pada organisasi. Dan saya memperkecilkan skop lanjut kita pada petang ini lebih kepada dalam pengurusan pendidikan. Di mana seorang pengurus itu tidak kiralah dari pengurusan tertinggi sebagai PPD ataupun sebagai pengetua ataupun guru besar. Mana seorang pemimpin itu perlu memahami kandungan, arahan, makluman, pekeliling dan sebagainya dengan sebaik mungkin supaya dia dapat sampaikan semua perkara ini kepada orang yang golongan sasaran kita ya. Kalau setakat kita membaca, kemudian kita minitkan, kemudian kita resen kepada orang, itu saya ingat budak kerja di sekolah rendah membeli buat ya. Ya. Jadi apapun cabaran yang kita hadapi sekarang ini ialah dalam sebagai pemimpin pendidikan, sebagai PPD, sebagai guru besar pengetua ini. Dalam keadaan pandemik sekarang ini banyak sekali arahan-arahan yang diterima dalam masa yang sama. Kalau kita lihat dulu, kita masih lagi ada hari Isnin sampai hingga hari Jumat, tetapi pada dalam keadaan sekarang masa tidak menentu. Sampai tengah malam pun kita masih lagi
menerima arahan ataupun maklumat-maklumat yang perlu kita sampaikan kepada golongan sasaran kita dalam masa yang cepat lah ataupun kaki tangan kita. Dan arahan-arahan itu pula sentiasa berubah-ubah. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak bersedia dengan ilmu yang kita ada, adalah terlalu sukar bagi kita untuk menangani isu-isu ini, ya. Dan juga kreativiti seorang pemimpin itu akan bertambah bila kita banyak membuat pembacaan, ya, dan perlu fokus kepada apa yang kita lakukan, ya. Jadi jangan kita jadi seorang yang malas berpikir. Ini ada juga segelintir pemimpin kita yang malas berpikir. Ini akan menyebabkan kita ke terbelakang. Jadi pada pendapat saya, seorang pemimpin itu perlu bijak mengadaptasi situasi dalam keadaan sekarang supaya sentiasa berubah dengan menerima ini sebagai satu kebiasaan baru, dan jangan mengeluh ataupun menyalahkan siapa-siapa, karena inilah keadaan realiti yang kita terima sekarang. Dan satu lagi, ya Prof, yang saya nampak di sini, pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, khususnya dalam pendidikan ini, by hook or by crook, ya, pemimpin itu dituntut mesti sehat. Maksudnya sehat dari segi fisikal, mental, dan emosi, ya. Jadi sekali lagi saya katakan di sini ialah seorang pemimpin perlu kerahkan segala pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman yang ada pada dia, disatukan di dalam jiwa dan pikiran yang hidup, bukan kepada WhatsApp perkataan kertas yang mati. Jadi sebab kita ini sentiasa memandang jauh ke hadapan. Jadi segala sumber-sumber yang ada juga perlu kita manfaatkan di sekeliling kita, ya, untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku di tempat kita sendiri. Jadi saya akhiri buat masa ini, bagi saya satu saja, kita nak tenang dalam hidup ini, simple saja. Perbetulkan niat, ya, perbetulkan niat kita, bersihkan hati kita, perbetulkan niat kita. Insya Allah kita akan tenang dengan apa juga yang kita buat dalam kehidupan kita. Terkait itu sajalah buat masa ini. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Perbetulkan nawa itu, ya. Prof, saya ingin menarik perhatian Prof juga di samping memberikan respon kepada pandangan Tuan Haison ni, ya, seperti membawa kita lebih ke dalam lagi perbandingan, perbezaan membaca dengan mata dan membaca dengan jiwa. Silakan Prof. Okey, membaca dengan mata dan membaca dengan jiwa, dia sebenarnya masih lagi lanjutan kepada apa perbincangan kita sebelum ini, Tapi Ya, sebelum itu Tuan Moderator, saya mau jelas sikit, saya tengok di dalam YouTube ini, tidak tahulah, ada ramai pula ni, ada beberapa orang yang komen, dia kata suara pecah-pecah tidak didengar. Barangkali dalam sistem kita ni, okay, I do not know. But can someone please check the YouTube sama ada yang bermasalah itu adalah kita punya audience di tempat-tempat tertentu ataupun memang YouTube itu tidak berapa ni, Tapi mohon supaya kita ada technical. Sebab inilah juga salah satu perkara yang kita perlu, yang pentingkan dalam norma baru ini. Ini adalah satu bentuk komunikasi kepada stakeholders kita. So we need to respect them. We have to give them the best. Saya tidak tahu, mungkin masalah itu adalah masalah mereka sendiri di tempat ni, tapi somebody need to check that one. So kembali kepada kita punya soalan tadi itu, membaca dengan hati, membaca dengan jiwa, dan juga apa yang telah dikongsikan oleh Encik siapa tadi itu? Tuan Haison. Encik Haison. Sorry, saya ni lembab sikit kalau mengingat nama ni. Kadang-kadang, lagipun tadi saya sibuk menengok komen di YouTube itu. Sebab saya mau pastikan bahawa audiens kita mendapat manfaat yang sebaik-baiknya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Saya suka dengan apa yang telah disebutkan oleh Encik Haison tadi. Antaranya dia kata membaca untuk meningkatkan kreativiti. Betul, kreativiti itu sangat penting. Karena dengan adanya kreativiti, kita punya skill problem solving itu menjadi tinggi, kan? Dan skill untuk problem solving itu sangat diperlukan pada masa pandemik sekarang ini. Sebab seperti yang dikatakan oleh Encik Haison juga sekarang ini, disebabkan pandemik ini arahan sentiasa berubah-ubah. Sentiasa ada SOP baru. Kadang-kadang tiba-tiba, dan ini bukan hanya berlaku di sekolah, di universiti pun sama. Saya bagi tahu,
kami ini kan dalam beberapa bulan ini kadang-kadang meeting sampai 2-3 pagi pengurusan tinggi kan, sebab pagi tadi Kementerian Pengajian Tinggi dia bagi arahan lain. Lepas tu tengah hari lain pula. So yang kami sudah meetingkan pagi tadi tidak relevan. So kena meeting lagi sekali. Sebab kami perlu meeting begitu sebab kami juga perlu distribute solution itu kepada semua entiti-entiti lain di seluruh universiti. Tambah lagi kami ada cawangan kampus Kota Kinabalu, Sandakan dan juga Labuan. So saya faham itu. Itu juga berlaku di peringkat pendidikan juga kan, di peringkat sekolah ini. Dan saya juga sangat tertarik dengan konsep yang dibawa oleh Encik Haisen tadi, iaitu berdamai dengan takdir, berdamai dengan keadaan yang ada. Bukan dia kata gunakan perkataan seperti itu, tetapi maksudnya adalah ke arah itu. Dia kata, kalau keadaan ini berubah-ubah, sekarang ini pandemi, krisis, jadi kita kena fahamlah, itulah cirinya. Janganlah merungut. Kenapa ni berubah-ubah saja? Kenapa ni berubah-ubah saja kan? Kita mesti ingat, pengurusan kita tinggi, kita kena husnuzon, bersangka baik. Pengurusan tinggi kita di peringkat kementerian tu bukan kegemaran dia, hobi dia mengubah-ubah kan. Satu hobi diorang pula, sekarang ni kita, pagi ni kita bagi diorang satu arahan lain. Tengah hari nanti kita ubah, lepas tu malam nanti kita ubah lagi. Sebab seronok bah tengok diorang ni kelang kabut. Bukan begitu. It is not something yang orang di sana pun seronok kan. Sebab kita mesti faham menangani krisis pandemik. Sebab itu dia dipanggil unprecedented event. Sesuatu yang tidak pernah berlaku. Pandemik kan dalam hidup kita. Betul lah Spanish flu dulu pernah lah berlaku kan. Tapi berapa ramai orang yang masih hidup sekarang ini yang mungkin semua sudah mati kan. So this is our first experience kan. Jadi keadaan itu semua akan berubah-ubah kan. Sebab itulah maka pentinglah seperti yang disebutkan oleh Encik Haisen tadi. Kita kena ada creativity dan kita kena redha. Yang pertama sekali paling penting sekali redha. Niat kita apa? Niat kita we want to serve the people. Dan kita kena redha dengan keadaan ini. Kita jangan merungut. Kan? Sebab kita merungut pun masalah ini tidak akan lari. It is already right in front us kan. Kita merungut pun apa yang kita boleh buat kan. Saya tahu nih sebab di peringkat universiti pun saya berdepan juga dengan penyelidik saya punya pegawai-pegawai di bawahan kan. Kenapa ini? Balik-balik tukar pula ni kan. Ingat senangkah kita mau ubah-ubah ni? Kami baru bagi tahu dengan pensyarah-pensyarah tadi. Ini lain lagi. Saya kata macam ni. Kalau boleh, saya pun tidak mau ubah. Kalau boleh kita ada satu peraturan pada tahun 2005, 20 tahun dulu, kita tidak ubah sampai sekarang ni lagi. Bagus, saya happy, kita semua pun happy. But that is not the reality on the ground. Saya kata kita sentiasa berubah. Dan itulah tugas kita sebagai pemimpin. If you are not fit for the job, keluarlah. Ada lagi orang lain saya boleh pilih kan. Tapi jangan menyusahkan orang dengan perasaan tidak reda kamu itu mahu mengubah sesuatu yang di luar kawalan kita kan. So we go for solution. So itu sangat penting, betul. Dan bila kita memberikan solution, creativity itu juga penting. Sebab dengan ada creativity, kita problem solving kita meningkat. Kadang-kadang ni kan, masalah kita ialah mau diagnosis masalah itu pun satu masalah. Ramai orang tidak tahu mendiagnosis masalah. Dia nampak satu masalah tapi punca-punca dia nampak lain, tidak matching. Akhirnya dia memberikan penyelesaian yang salah. Kadang-kadang dia boleh diagnosis dengan baik. Ini masalahnya, ini adalah penyebabnya. Tetapi dia tidak tahu apa penyelesaian dia, creativity itu tidak ada. Dan betul salah satu cara untuk meningkatkan creativity adalah melalui pembacaan. There are many good reading material over there yang menunjukkan bagaimana kita beradaptasi, berubah dengan keadaan yang sekarang ini. Sama ada di peringkat pengajaran dan pembelajaran ataupun di peringkat pentadbiran. So kita boleh membaca, tingkatkan kita punya amalan, tingkatkan kita punya pengetahuan dan insya-Allah kita boleh bawa itu di dalam kita punya penerapan kita. Janganlah bagi alasan macam kadang-kadang saya rasa ini berlaku di mana-mana kan. Nanti adalah pegawai yang datang. Tapi susah Bani, sebab ini kan pertama kali kita tidak pernah jumpa yang ini begini ini kan. Jadi macam mana kita mau buat ini? Kita pun buntu juga. Kadang-kadang kan bila saya dengar macam tu kan, nasib baiklah saya ini orang yang bersopan santun. Kadang-kadang saya mau terajang saja masuk dalam ni kan.
The problem is, macam betul lah Encik Haisen cakap tadi, niat tu kena penting. If you are in this, you are given the obligation, tanggungjawab, kena jalan lah. Jangan merungut, jangan cari alasan. Kan? So, pembacaan adalah satu cara untuk meningkatkan ilmu. Sebab keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya muncul dalam banyak literatur pembacaan. Bagaimana untuk menangani krisis. Bagaimana untuk meningkatkan kaedah pengajaran ataupun pentadbiran dalam dunia digital. So, sekali lagi kita bercakap tentang pentingnya pembacaan. Tetapi ialah betul-betul penghayatanlah. Jangan kita memilih material yang surface-surface saja. Lepas tu jangan kita membaca itu sekadar memahami apa yang tersurat, tetapi apa yang tidak memahami apa yang tersirat, sebab yang tersirat itulah yang boleh diterjemah menjadi amalan. Okey, Tuan Moderator, boleh begitu? Prof, kalau ikutkan saya Prof, saya tak akan biarkan Prof berhenti untuk menuturkan bicara ini, untuk mengungkapkan, sebab kita cukup memerlukan zat ini sebenarnya, kerana pemimpin bukan melatah, bukan mengeluh, sebagaimana yang disentuh oleh Prof tadi, dan juga rawatan kepada itu adalah berdamai dengan takdir. Ini satu kata-kata, dan sumbangan Prof dalam penulisan kreatif yang saya baca juga Prof, cukup menggamit jiwa dan perasaan saya Prof. Baik, kita bersama-sama dulu Prof, kita bersama-sama dengan dua lagi, kita punya pemimpin pendidikan, sekaligus kita minta pandangan mereka dan Prof akan respon dan mungkin kita akan terus simpulkan kerana masa agak mencemburui kita Prof. Baik, kita bersama-sama dengan Setiausaha Persatuan, Setiausaha Agung Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah, Puan Rohani binti Haji Ramli yang merupakan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandaraya Kota Kinabalu. Assalamualaikum Puan. Sudah muncul. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, yang berusaha timbalan-timbalan pengarah, profesor yang saya hormati dan semua yang hadir dalam alam maya ini, kita tidak boleh nafikan membaca itu memang jabatan ilmu. Memang kita tidak boleh nafikan. Sebagai seorang pengetua pun kita cuba sebelum menjadi pengetua kita cuba mencari, kita membaca tentang style-style kepimpinan, macam mana harus ini, macam mana mau jadi laissez-faire punya leadership, all those things. Kita baca, kita cuba hayati. Lepas itu apabila kita pergi field, pergi lapangan, kita cuba apply teori-teori itu. And kita dapati sometimes teori-teori itu tidak menjadi. Membuatkan kita kecewa, Prof. Itu kenapa? Bagi saya bercakap bagi saya, pandangan saya sendiri, sebab kita tidak sulami semua teori-teori itu. Kalau dalam saya punya yang sentiasa saya ingatkan diri saya letakkan dalam pie chart saya itu, ada satu portion yang kita namakan human touch. Human touch itu sangat-sangat penting. Sebab macam yang KPPD katakan, Prof katakan tadi, semua tentang pembacaan itu adalah komunikasi. Inilah dia, human touch. Human touch makna dia kita kena berada bersama-sama dengan subordinate kita, dengan orang-orang kita. Kita kena jadi mereka. Sehingga kan kita meresap dalam mereka menghayati apa hala tuju kita. Lepas itu baru kita bimbing mereka ikut apa yang kita mau. Mereka akan ikut. Sebab tadi tu yang kita cakap, apa yang kita baca kita sulami dengan human touch. Kalau tidak ada human touch perlukan satu saja, kebersamaan, keberadaan. Sebab sekarang ini saya bercakap tentang sebagai seorang pengetua bukan saja mengarah, pengetua bukan saja ini itu, tetapi pengetua kena berada bersama, sebab keberadaan dia itulah yang akan menyebabkan orang lain akan bersama dia. Itu yang saya faham tentang itu. Human touch tadi akan build up perubahan. Human touch tadi akan build up respect. Dan human touch tadi juga akan membuat perhubungan dua hala tadi, iaitu pemimpin dengan subordinate dia give the best untuk kecemerlangan organisasi itu. Saya setuju sangat dengan Prof kata membaca itu adalah komunikasi. Betul.
komunikasi. Saya membaca setiap orang guru saya, siapa dia, apa yang dia mau dan sebagainya. Sebab kita kena bawa mereka pula membaca apa yang pengetua inginkan untuk kemajuan sekolah. Apa yang boleh kita bawa untuk kemajuan sekolah itu. Apabila semua sama-sama dapat membaca dengan baik, apa yang kita mau, maka berlakulah satu organisasi yang sangat lengkap. Saya percaya human touch walaupun dalam pie itu dia adalah portion yang kecil saja, tetapi dia adalah screw yang combinekan, ya, yang screw yang akan melengkapkan, yang akan menyebabkan organisasi itu terus bergerak. Itulah yang bagi saya, itu yang saya faham tentang pemimpin bukan sekadar membaca. Ya, Prof. Terima kasih, Puan. Human touch, ya, sulami kepimpinan kita dengan human touch. Prof, kita pergi kepada satu lagi pandangan, Prof, ya. Boleh, Prof? Ya? Boleh. Silakan. Kita bersama dengan Encik Nasrah Haji Nasir, Guru Besar SK Bintang Mas Telupit, yang merupakan naib yang dipertua 2 Majlis Guru Besar Negeri Sabah, juga merupakan yang dipertua Majlis Guru Besar Daerah Telupit. Silakan. Assalamualaikum, Encik Nasrah. Waalaikumsalam, Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Moderator yang berbahagia, Prof. Terima kasih Tuan Moderator yang dengar suara saya? Dengar, teruskan bagi pandangan. Okey. Yang berbahagia, Prof, dan semua rakan-rakan komentator serta audien yang berada di luar, rakan-rakan guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada nombor 10. Terima kasih kepada JPN kerana memberi peluang kepada saya yang berada di pedalaman ini untuk membicarakan tentang tajuk pemimpin bukan sekadar membaca ini. Apa yang diperkatakan oleh rakan-rakan yang hebat-hebat tadi, rasanya semua itu adalah ada logik ya. Dan saya akan cuba menyentuh kepada pemimpin. Okay? Semua orang boleh menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin sebuah keluarga ataupun sebuah organisasi. Okay? Namun tidak semua orang boleh menjadi pemimpin organisasi. Okay. Pemimpin harus membaca. Macam yang Prof kata tadi, membaca itu adalah komunikasi. Jadi pemimpin harus tahu memilih apa yang dia baca, dan pemimpin sebelum dia untuk menjadi seorang pemimpin, dalam diri dia mesti ada nilai-nilai integriti, kejujuran, keupayaan, komunikasi, kreatif dan informatif. Bila dia ada ini, dia boleh memilih bahan-bahan bacaan untuk dia menambah ilmu. Untuk menambah ilmu. Saya tertarik tadi dengan Puan Rohani, iaitu teori-teori tidak menjadi. Saya rasa pemimpin perlu ada dalam diri satu teori, satu insting yang boleh dia membaca dengan alam, membaca dengan persekitaran, dan membaca macam yang Puan Rohani katakan tadi, guru-guru itu. Supaya teori-teori yang dia mau laksanakan di sekolah itu, saya merujuk kepada sekolah ya, sebab di sekolah itu dia dapat merealisasikan apa yang dia kehendaki. Okay? Sebab dia sudah berinteraksi dengan alam, sudah berinteraksi dengan kawasan dan alam persekitaran. Persekitaran keadaan di mana pemimpin itu ditempatkan. Okay? Okay. Pemimpin sekiranya dia sudah mendapat ilmu, dia harus mengaplikasikan ilmu yang dia dapat itu di lapangan. Sekiranya dia ada ilmu, tidak dia aplikasikannya, sering kita dengar ada pemimpin yang mempunyai ilmu, tapi dia tidak aplikasikan ilmu dia itu di lapangan, jadi dia gagal menjadi sebagai seorang pemimpin. Okay. Pemimpin, saya tertarik dengan Encik Haison tadi itu, karena Oreda. Okay. Kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin ini bukan senang. Lebih lagi pada sebuah organisasi, even di sekolah pun, kita menjadi seorang pemimpin, tanggung jawab itu amat berat. Amat berat untuk kita pikul. Okey, jadi bila dia amat berat, kita mesti adalah satu kejujuran, satu integriti dalam diri agar kita menjadi seorang pemimpin. Okey, macam di peringkat sekolah sekarang ni, macam sekolah rendah, ramai pemimpin
yang sudah mau 1-2 tahun ini rasa dalam diri itu sudah tidak ada tidak ada semangat untuk meneruskan, sebab sudah 1-2 tahun mau pencen, orang rasa selesa. Minta maaf rakan-rakan, ini bukan apa, ini pandangan kita, rasa selesa. Dan ada juga pemimpin yang berada di takok lama, dia tidak mau berubah, tidak mau change dia punya main, tidak mau mengikuti perkembangan semasa. Okey, bagi pemimpin juga harus sentiasa PK. Maksud PK bila ada suatu arahan, contoh sekarang ini kita ramai banyak arahan-arahan yang di WhatsApp, macam Encik Esun katakan tadi, arahan-arahan itu bertindih-bertindih. Jadi pemimpin itu kena PK untuk menyampaikan arahan itu kepada orang di bawah dia. Macam sekarang ini heboh di WhatsApp 50% kehadiran di sekolah. Jadi pemimpin kalau tidak membaca, dia tidak akan tahu 50% itu siapa yang dibenarkan, adakah sekolah ataupun jabatan-jabatan lain. Kebanyakan guru-guru kita bertanya di WhatsApp, bolehkah hadir 50% ke sekolah? Jadi kalau kita lambat reply apa yang arahan-arahan itu, apa yang guru-guru kita tanya itu, maka akan timbullah perkara-perkara yang andaian-andaian yang tidak relevan lah untuk diketengahkan. Jadi saya berpandangan bahawa pemimpin itu mempunyai tanggungjawab yang amat besar. Memenangkan masa mencerobohi kita. Saya akhiri bincangan saya pada hari ini dengan sepotong hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Saya rasa cukup sekarang itu, yang lain itu sudah dinyatakan oleh semua rakan-rakan saya dan Prof juga telah menyatakan dengan bernas. Saya rasa itu saja setakat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Asraf. Sama-sama, Tuan. Kedua-dua komentator kita tadi, pengetua dan guru besar yang begitu dekat dengan kemenjadian anak didik kita. Komen Prof, dan bagaimana kita nak mengekalkan ekosistem dalam dunia pendidikan ini kekal, lestari, sebagaimana kajian-kajian iklim yang juga Prof laksanakan. Silakan Prof. Terima kasih di atas soalan tu. Soalan terakhir tu macam soalan maut tu. Tetapi konteksnya adalah luas. Barangkali saya akan fokuskan sikit dengan mengaitkan apa yang telah dikongsikan oleh Puan Rohani dan juga Puan Nasrin tadi. Ini pun saya teruja juga. Sebenarnya saya pun pada hari ini saya dapat banyak ilmu. Ini juga adalah satu proses perkongsian untuk saya. Terima kasih kerana memberikan ruang platform ini. Puan Rohani tadi bercakap tentang human touch, which is very, very important. Saya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Puan Rohani. Kan? Sebab dalam banyak keadaan, kalau kita ini terlalu banyak ilmu pun, terlalu banyak kemahiran pun, tetapi kita mesti ingat bahawa ilmu dan kemahiran itu kita seduh daripada pelbagai sumber, kan? Kemudian kita bila dalam konteks praktik kita berada dalam satu lokaliti yang tertentu, kan? Jadi definitely there will be a mismatch sebab dunia ini bukan sempurna, kan? Kita ambil di hujung sana, cantum di hujung sini, dia cantik saja tidak, kan? Dia perlu ada pengubahsuaian. Dia macam resepi lah. Kalau kita ada kitab resepi buku yang paling agung pun macam-macam makanan di sana tu, tetapi bila kita menyediakan, kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada buku resepi itu sebab kita mesti menghayati lokaliti kita ataupun siapa yang kita mau bagi makan, kan? Dalam buku resepi itu katalah ditunjukkan bagaimana untuk membuat sambal. Tetapi bila kita buat sambal, kita kena prihatinlah dengan anak-anak kita, suami kita atau isteri kita, kan? Mungkin ada yang suka pedas, kenalah tambahkan pedas sikit. Mungkin ada yang tidak suka, jadi kenalah kurangkan sikit. So pengubahsuaian itu sangat penting. And this is what we call human touch. You really understand who you are talking to. Dan hal yang sama juga telah disentuh oleh Puan Nasrin tentang bagaimana kita aplikasikan ilmu kita di lapangan. So pandangan saya adalah begitu dalam konteks itu. Now, kepada yang terakhir kita bercakap tentang tentang kemahiran, bagaimana kita betul-betul akan menerapkan kemahiran pembaca itu supaya memboleh membawa manfaat yang
yang sebaik-baiknya lah terutama dalam ekosistem kepimpinan ataupun dalam ekosistem pelaksanaan kita dalam sektor pembangunan. Now, ini saya suka mau sebutkan barangkali poin ini telah pun kita sebut sebelum ini, tetapi dalam bahasa yang berbeza. Pada segmen yang akhir ini, saya ingin jelaskan lagi barangkali dalam perspektif yang sedikit berbeza, supaya kita betul-betul dapat menghadam dan mengunyahnya dengan tuntas lah, orang kata tuntas macam bombastik pula perkataan tu, tapi tidak apalah, sekali-sekala. So okay, dia macam ni So bila kita bercakap tentang pembacaan sebagai satu komunikasi, dan kita perlu membaca dengan jiwa, tidak boleh hanya dengan mata semata-mata. Kita mesti memahami bahawa dalam setiap yang kita baca itu, dalam setiap perkataan itu, ada yang kita panggil sebagai makna literal dan ada yang kita panggil sebagai makna yang tersembunyi. Dan inilah yang kita kata sebagai memahami nuansa pembacaan yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar memahami apa yang tertulis. Saya ada beberapa pengalaman lucu nih, tahu, saya mau berkongsi sikit Tuan Moderator ni memang suka kalau bab-bab mengumpat orang. Oh, dia ni suka tengok. Tadi kan kalau realiti bro, kalau realiti bukan mengumpat. Okey. Dia macam ni kan. Sekarang ini dengan keadaan pentadbiran kita sekarang ini, kami contohnya di UMS pun banyak pentadbiran, arahan pentadbiran kita terpaksa buat melalui secara bertulis, sama ada secara email, message ataupun dalam WhatsApp group kan. Sebab kita berapa bulan sudah kan tidak boleh buat hal-hal yang bersemuka dengan PKP dan sebagainya. So kita kena menghormati peraturan itu. Now, kadang-kadang pegawai saya ini kan kadang-kadang mau juga saya bikin gergitan juga kan. Saya kata apabila big boss kita memberikan arahan-arahan tertentu, bila dia menulis di dalam WhatsApp tu, tolong baca dengan hati. Jangan hanya baca dengan mata. Kita mesti melihat nadanya sebab di dalam setiap kata-kata itu ada elemen semiotik yang tidak tertulis secara huruf. Tetapi di dalam nadanya kan. So ini perlukan pendidikan hati. Misalnya kan kadang-kadang kan bila kita memberikan, ini baru-baru ni lah jadi Ya bro. Ya. Saya punya pegawai ini memberikan satu cadangan tahu untuk satu perkara tertentu. Jadi bos saya ni rasa macam cadangan itu memang out of place, tidak sepatutnya dibuat sebab sudah ada banyak ni kan, so adalah perbincangan. Tapi akhirnya bos saya tanya dalam tu, apa sebenarnya kepentingan semua ini? Kan ayat dia. Tanda soal. Yang pegawai saya ni dengan lurusnya lapon, oh Datuk, kepentingan untuk ini sebenarnya adalah begini. Panjang lebar lah. Saya dalam hati saya akan gergitan sudah. Datuk, dia itu bukan bertanya. Datuk tu dia sarkazm. Itu adalah persoalan retorik. Sebab ibaratnya kalau kita dalam meeting kata, jadi apalah kepentingan semua ini kan, dia cakap macam tu. Jadi kita akan terus diamlah sebab kita faham message-nya ialah benda ini tidak relevan. Jadi kita tidak menjawab kan. Bukannya dia tanya, apa kepentingan semua ini? Itu ayat dia memang kita betul-betul mahu tahu kan. Tetapi dalam penulisan, benda itu tidak terzahir sebab nadanya tiada. Sebab itu saya kata membaca dengan hati. Jangan hanya membaca dengan mata. Kadang-kadang ada nuansa yang tersembunyi di sana dan kita perlu pick up itu. Dan hanya dengan kita dapat pick up itu baru kita dapat message yang sebenar. Kalau tidak, dia akan jadi salah tanggap. Sebab itulah sangat penting bahawa membaca bukan sekadar membaca, tetapi membaca dengan mata yang celek, membaca dengan hati yang celek. So itu adalah penamat saya pada perkongsian pada hari ini. Barangkali ada banyak lagi yang kita boleh sentuh, tetapi masa pun tidak mengizinkan. Saya ucapkan terima kasih di atas kesempatan ini. Terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sama berkongsi dan memberi idea kepada saya sebentar tadi. Okey. Kalau diberikan waktu yang lebih panjang, Prof, sudah tentu kita tidak akan rasa bosan dengan apa yang Prof ungkapkan daripada tutur baik kata-kata Prof ya sebenarnya. Kita dahagakan pengisian-pengisian seperti ini. Ya, walau bagaimanapun pertemuan bukan di sini sahaja. Insya Allah kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk kita memeriahkan dunia pendidikan di Sabah ini dengan melahirkan kepimpinan-kepimpinan yang membaca dengan hati dan membaca dengan mata hati juga.
Inilah yang kita harapkan, pemimpin bukan sekadar membaca. Sekali lagi Prof, terima kasih atas kesudian Prof untuk diundang bagi membicarakan topik yang cukup penting ini dalam dunia VUCA ini. Begitu juga dengan semua komentator daripada pengurusan tertinggi, PPD, sekolah ya, yang dapat bersama-sama dengan kita, semua penonton yang berada di Zoom meeting dan juga di YouTube. Terima kasih atas ketekunan, ketegaran tuan-puan untuk bersama-sama dengan kita bagi kita membincangkan. Bukan tinggal di sini saja, tetapi yang paling penting ialah aplikasi kita dalam memastikan ekosistem pendidikan kita di Sabah ini berjalan dengan bersih, berjalan dengan subur, sehingga dalam melalui amalan-amalan pembacaan dengan mata hati. Sekadar itu saja daripada saya. Terima kasih Prof. Sehingga kita bertemu lagi pada bicara-bicara yang sesuai pada masa akan datang. Saya serahkan kepada jurubicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Lajarudi Lajahidi, moderator kita pada hari ini. Majlis kita teruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, menyampaikan ucapan penutup majlis. Dipersilakan. Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang berusaha, Tuan Haji Madali Haji Basri, Ketua Kaunsil Pendidikan Negeri merangkap Ketua Urustia Program Minda Bicara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2021. Yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Ramzah Dambul, Timbalan Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah, yang berusaha semua timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua penolong pengarah, pegawai-pegawai pendidikan daerah, timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah, barisan pengetua, guru besar, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan salam kemaafan daripada Yang Bahagia Datuk Dr. Mistrin Binti Radin, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, kerana tidak dapat hadir bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Dan izinkan saya untuk membacakan teks ucapan daripada Yang Berbahagia Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada petang ini saya melahirkan rasa syukur dan tidak terhingga kepada Tuhan, dan terima kasih atas kehadiran semua, sama ada yang bersemuka di sini dan yang ada di dalam talian menerusi aplikasi Zoom dan YouTube. Setakat pukul jam 3.21 PM tadi, kita dapati daripada aplikasi Zoom, kita ada penyertaan seramai 175 orang. Dan melalui YouTube kita ada 910 orang. Jadi tahniah kepada tuan-tuan yang telah bersama-sama dalam program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada khidmat saya program petang ini amat signifikan dalam era VUCA dan juga PKP 3.0 yang mencetuskan pelbagai isu, terutamanya penyampaian serta penerimaan maklumat. Seringkali didapati surat-surat daripada Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, dan Jabatan Pendidikan Negeri kurang dipahami oleh penerima. Arahan menyebabkan tindakan yang diambil tidak tepat. Bahkan beberapa kejadian tahun 2021, arahan tidak sampai kepada penerima. Dalam organisasi yang berhierarki sertanya, hasrat jabat JPA dan Kementerian Pendidikan perlu sampai kepada pelaksana arahan, iaitu pegawai
jabatan pendidikan, pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah. Lebih mengecewakan lagi, terdapat pemimpin tidak pernah membaca Akta Pendidikan 1996 dan Akta 550 secara keseluruhannya. Demikian juga surat perkeliling, iktisas dan arahan perbandaraan, ringkasnya bahan dan dokumen rasmi pendidikan diambil mudah dan dalam melaksanakan tugas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya cukup yakin seusai menghayati kupasan topik pembicaraan bicara sebentar tadi, kebimbangan saya berhubung cara berfikir dan membaca dalam kalangan warga pendidikan terutama barisan hadapan yang ada kalanya berkongsi sebarang informasi yang diberi tidak membaca tetapi main forward sahaja. Saya yakin selepas ini akan berhenti. Saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan telah memberi tumpuan sepenuhnya bagi mengutip mutiara ilmu yang dibicarakan oleh Profesor dan juga pandangan semua komentator. Mudah-mudahan pembicaraan tajuk ini akan membuka minda para pemimpin Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas serta peranan sebagai pemimpin pendidikan di peringkat masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Ramzah Dambul, TNC Penyelidikan dan Inovasi UMS untuk menjadi panel khas program Minda Bicara pada petang ini. Saya amat sukacita dengan perkongsian beliau yang mengupas tajuk pemimpin bukan sekadar membaca. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Urustia dan semua sektor yang bekerjasama menjayakan program Minda Bicara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama strategik UMS pada hari ini. Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan diri sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa mematuhi SOP Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara bagi melindungi diri masyarakat dan negara tercinta daripada pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka majlis kita berakhir sampai di sini. Saya mewakili urus setiap program memohon 1000 kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis ini. Semoga kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih.